Bayangkan seorang kanak-kanak berusia 10 tahun. Mereka sedang menonton kartun, makan gula-gula, ketawa bersama rakan-rakan, namun mereka telah pun mengambil nyawa orang lain dengan tangan mereka sendiri. Terdapat lebih ramai kanak-kanak seperti itu dalam sejarah daripada yang biasa difikirkan. Dan perkara yang paling menakutkan ialah kebanyakan mereka tidak berasa takut atau menyesal selepas apa yang mereka lakukan. Tiada langsung, saintis menggelarnya sebagai kekurangan empati langsung. Secara ringkasnya, kanak-kanak seperti itu tidak merasakan kesakitan orang lain sebagai kesakitan mereka sendiri. Bukan kerana mereka jahat, otak mereka diprogramkan secara berbeza. Ini bukan kejahatan filem, ia adalah gangguan perkembangan. Sesetengah kanak-kanak dilahirkan dengan ciri-ciri otak ini. Ada pula yang memperolehnya akibat penderaan pada tahun-tahun awal mereka. Kawasan otak yang bertanggungjawab untuk belas kasihan pada kanak-kanak seperti itu hampir tidak bertindak balas terhadap penderitaan orang lain. Imbasan menunjukkan bahawa di mana sepatutnya ada aktiviti, di situlah terdapat kesunyian sepenuhnya. Secara luaran, mereka kelihatan normal sepenuhnya. Mereka tersenyum, bergurau, mendapat grade yang baik. Tiada sesiapa di sekeliling mereka yang mengesyaki apa yang berlaku dalam diri orang seperti itu. Itulah sebabnya mereka sangat suka untuk dikesan terlebih dahulu. Mereka tidak kelihatan seperti raksasa. Mereka kelihatan seperti jiran, rakan sekelas atau sekadar budak di jalanan. Pakar psikologi mengatakan bahawa jika kanak-kanak sedemikian tidak dikenal pasti lebih awal dan intervensi tidak dimulakan, kemungkinan tragedi hanya akan meningkat dari semasa ke semasa. Intervensi awal benar-benar mengubah hasilnya. Pada tahun 1968, sesuatu telah berlaku di Newcastle, England yang benar-benar mengejutkan penyiasat berpengalaman sekalipun. Seorang gadis berusia 10 tahun bernama Mary mencekik dua budak lelaki kecil. Seorang berumur 3 tahun, yang seorang lagi berumur 4 tahun. Begitu sahaja, tiada sebab, dia hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Semasa soal siasat, dia berkelakuan tenang, malah ingin tahu. Dia menceritakan setiap butiran tanpa sedikit pun gegaran dalam suaranya. Penyiasat tidak dapat memastikan sama ada mereka berurusan dengan seorang kanak-kanak atau orang lain sepenuhnya. Dia pergi kepada ibu bapa salah seorang mangsa dan bertanya bila pengebumian akan diadakan. Dia mahu hadir, bukan kerana kesedihan, tetapi kerana rasa ingin tahu tentang apa yang sedang berlaku. Jiran-jiran mengingati Mary sebagai seorang yang peramah dan suka bercakap. Tiada siapa yang perasan apa-apa yang pelik. Seorang gadis biasa dengan senyuman biasa sehingga kebenaran terbongkar. Mahkamah mendapati dia bersalah, tetapi menghantar seorang kanak-kanak berusia 10 tahun ke penjara bukan sekadar persoalan undang-undang. Ia adalah persoalan tentang apa yang perlu dilakukan dengan orang seperti itu. Mary menghabiskan lebih daripada 10 tahun di institusi tertutup. Selepas dibebaskan, dia diberi nama baharu dan identiti baharu. Kini dia tinggal di kalangan orang biasa dan tiada siapa yang tahu kebenarannya. Kisahnya menjadi titik perubahan bagi sistem kehakiman British. Selepas itu, negara itu mula mempertimbangkan secara serius bagaimana untuk mengadili seorang kanak-kanak atas tuduhan membunuh dan sama ada mungkin untuk menebusnya. Pada tahun 1993, kamera CCTV merakam satu pemandangan aneh di sebuah pusat membeli belah British. Dua budak lelaki berusia 10 tahun membawa seorang kanak-kanak berusia 2 tahun ke suatu tempat. Nama kanak-kanak itu ialah James. Ibunya berpaling hanya beberapa saat. Itu sudah cukup. Budak-budak lelaki itu membawanya beberapa kilometer dan apa yang berlaku seterusnya masih dikaji oleh pakar di seluruh dunia. Mereka menderanya selama beberapa jam. Kemudian mereka meninggalkannya di atas landasan. Apabila penyiasat memeriksa tempat kejadian, mereka tidak percaya bahawa kanak-kanak berusia 10 tahun telah melakukan semua ini. Semasa soal siasat, masing-masing menyalahkan satu sama lain. Seorang menangis, seorang lagi diam. Tetapi buktinya tidak dapat disangkal. Wajah mereka jelas dirakam pada rakaman yang sama dari pusat membeli belah itu. Apabila keputusan diumumkan, orang ramai di luar mahkamah menjerit dan menuntut tindakan balas. Ibu bapa mangsa mahu dia mati. Hakim menjatuhkan hukuman ke sekolah pembetulan juvana tertutup sehingga dia dewasa. Setelah dibebaskan, kedua-duanya diberi identiti baharu, biografi baharu dan perlindungan negara. Salah seorang daripada mereka kemudian melanggar undang-undang sekali lagi. Yang kedua dipercayai tinggal dengan tenang di suatu tempat di bawah nama samaran. Kes ini telah mengubah undang-undang beberapa negara sekaligus. Ia memaksa masyarakat untuk menanyakan soalan yang masih belum terjawab. Pada usia berapakah seorang kanak-kanak bertanggungjawab sepenuhnya atas jenayah mereka? Mengapakah seorang kanak-kanak yang kelihatan normal mampu membunuh? Beratus-ratus saintis di seluruh dunia telah mengkaji soalan ini. Dan jawapannya serta-merta tidak selesa bagi semua orang. Dalam kebanyakan kes, sesuatu yang dahsyat berlaku dalam keluarga, pemukulan, penghinaan, sikap acuh tak acuh sepenuhnya di pihak ibu bapa.
Dalam persekitaran sedemikian, otak kanak-kanak itu menstruktur semula dirinya untuk terus hidup dan kehilangan keupayaan untuk merasai kesakitan orang lain. Tetapi terdapat kes di mana semuanya kelihatan baik-baik saja. Keluarga yang baik, ibu bapa yang penyayang, namun kanak-kanak itu masih menunjukkan kekejaman sejak usia yang sangat muda. Ini menunjukkan ciri-ciri yang mereka miliki sejak lahir. Saintis telah mendapati bahawa dalam sesetengah kanak-kanak sedemikian, hubungan antara kawasan otak distrukturkan secara berbeza. Pusat keseronokan mereka diaktifkan bukan oleh kedekatan dan kehangatan, tetapi oleh perasaan kawalan ke atas makhluk lain. Kekejaman terhadap haiwan, pembakaran, fantasi sadis ini bukan sekadar gurauan kebudak-budakan. Ia adalah isyarat penggerak, dan apabila orang dewasa mengabaikannya, kanak-kanak itu menyimpulkan bahawa mereka dibenarkan melakukan apa sahaja. Pengenalpastian awal kanak-kanak sedemikian benar-benar menyelamatkan nyawa. Tetapi di kebanyakan negara, sistem yang diperlukan sama ada tidak wujud langsung atau ia hanya diaktifkan selepas tragedi telah berlaku. Ujian khas boleh mengenal pasti kecacatan perkembangan yang berbahaya seawal usia 6 atau 7 tahun. Masalahnya, tiada siapa yang mahu melabelkan kanak-kanak dengan keadaan sedemikian. Sementara itu, masa terus berjalan. Apa yang berlaku kepada pembunuh kanak-kanak apabila mereka membesar dan mendapat kebebasan? Di kebanyakan negara, mereka diberikan dokumen baharu dan mereka benar-benar hilang ke dalam khalayak ramai. Undang-undang dalam kes sedemikian melindungi identiti mereka dengan andal. Tiada senarai awam, tiada amaran kepada jiran. Orang seperti itu boleh tinggal di kawasan kejiranan anda dan tiada siapa yang akan tahu. Ada yang benar-benar berubah. Pakar psikologi mengatakan bahawa jika anda memulakan kerja yang mendalam dan cekap lebih awal, terdapat peluang sebenar untuk kehidupan yang normal. Bukan untuk semua orang, tetapi untuk ramai. Tetapi datanya membimbangkan. Di kalangan mereka yang melakukan jenayah serius semasa kecil, kesalahan berulang jauh lebih biasa berbanding di kalangan penduduk umum. Beberapa negara cuba mewujudkan pangkalan data tertutup yang hanya boleh diakses oleh agensi penguatkuasaan undang-undang. Tetapi aktivis hak asasi manusia menyekat perkara ini, memetik hak setiap orang untuk memulakan hidup dengan catatan yang bersih. Masyarakat berpecah belah, ada yang menuntut kawalan penuh ke atas orang seperti itu selama-lamanya. Ada yang menegaskan bahawa jika seseorang telah menjalani hukumannya dan telah dipulihkan, mereka berhak mendapat peluang kedua. Isu ini belum diselesaikan di mana-mana sahaja di dunia. Di mana batas antara melindungi masyarakat dan hak untuk kehidupan baharu, tiada siapa yang tahu. Dan bekas pembunuh kanak-kanak terus membesar. Langgan saluran ini dan tonton episod lain ini penting.